Masuk geng. Masuk geng, masuk. Okay. Hari ini memang saya tak jangka langsung. Apa yang saya jangkakan jauh ke memang meleset. Dan saya ingatkan ada something yang betul-betul menguatkan apa yang kita tahu sebelum ni. Dan apabila saya berada di mahkamah tadi, saya tengok memang suasana dia tu memang membuatkan saya rasa macam saya memang tak puas hati lah, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian buat semua rakyat Malaysia. Jadi seperti mana yang kita tahu, berkenaan dengan kes majikan memukul bodyguard dia sendiri disebabkan kerana mereka ni berpuasa, maka setelah apa pihak polis dah buat semua, kertas siasatan semua dah lengkap apa semua, kan? Alamak, orang nak cakap berbunyi pelahon kau. Kan? Jadi apa yang berlaku pada pagi ni di Mahkamah Kelang, Mahkamah memutuskan untuk memberi jaminan kepada majikan tersebut atau suspek ni dengan 50,000 jumlah jaminan, dan juga seorang dia punya pembantu tu 20,000 atas kesemua pertuduhan dia lah. Yang itu yang boleh saya bagi tahu lah sekarang. Dan apa yang saya bagi tahu lagi, majikan ni tidak mengaku bersalah, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak mengaku bersalah. Punyalah lebam kau pukul, kau suruh orang kau pukul, punyalah kau hentak kepala kau dekat dengan apa, kau hentak dengan handphone dekat kepala dia, kau sepak dia dekat public masa dekat KL, kau sepak muka dia ke depan lift. Mengaku tidak bersalah, tuan-tuan dan puan-puan. Mengaku tidak bersalah. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak bagi tahu kat sini. Tolong share. Kali ni saya minta korang tolong share apa yang saya nak cakap kat sini, tuan-tuan dan puan-puan. Biar semua rakyat Malaysia tahu yang kita sekarang ni kena ada perubahan dari segi undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. Perubahan yang kita mahukan dari segi undang-undang. Undang-undang kita lemah. Kita kena gubal, kita kena wujudkan akta baru sebelum perkara-perkara yang tadi ini berlaku dan terus berlaku macam ni. Dan yang terananya adalah budak-budak ni, tuan-tuan dan puan, bangsa ni mengaku tidak bersalah dan diberikan jaminan. Kerana apa? Undang-undang kita lemah. Pukul satu hal dan menghina lagi tu satu hal. Sebelum tu saya nak bagi tahu, ini adalah kes yang melibatkan individu. Kita jangan babitkan bangsa-bangsa lain. Kita serang cukup-cukup majikan dia ni, cukup, tuan-tuan. Individu ni, apa tak nama dia aku tak tahu. Betul, dia hina agama kita, dia hina kalimah Allah kita, tetapi kita tak boleh biarkan macam ni. Memang betul, tuan-tuan, semua orang marah. Semua orang marah. Tetapi kerana apa jadi macam ni? Kerana kelemahan kerajaan yang ada dulu, sekarang lah ni pun memang lemah. Kerana apa? Banyak kali berlaku pun, tetapi tidak ada apa-apa perubahan dari segi undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi undang-undang memang tak ada apa-apa perubahan. Kita minta perkara ni daripada 2010, 11, 12, 13, banyak kali hinanya, menghina agama lain, menghina bangsa lain, tapi tak ada apa-apa pun perubahan, tuan-tuan dan puan. Dan sekarang boleh tengok government, kerajaan sekarang darurat. Kalau saya percaya, kalau bukan pasal darurat, mungkin perkara ini akan masuk dalam parlimen dan kemungkinan besar akan ada wujud cadangan daripada ahli parlimen yang ingin mewujudkan akta baru, menggubal undang-undang baru, tuan-tuan dan puan. Saya punya sabar tadi dekat mahkamah, tuan-tuan dan puan, dan akhirnya saya telah disuruh balik oleh salah seorang anggota dekat sana. Saya kena akur. Saya memang tunggu nak tengok face to face dengan mereka di majikan ini. Tetapi apabila saya dinasihati suruh balik, maka saya keluar. Dengan hati yang tak reda, memang saya keluar, tuan-tuan dan puan. Maka saya memang tak boleh tahan. Jadi apa yang boleh buat, inilah dia. Sekadar saya bersuara dekat sini dalam media sosial, dan saya minta kepada semua rakyat Malaysia, kita kena desak kerajaan supaya wujudkan baru akta-akta baru ni dan gubal balik undang-undang lama yang ada. Mangsa, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi beri keterangan, turun naik, Kepala Polis memberi keterangan. Tetapi apabila hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, majikan ini dibenarkan diikat jamin sepanjang 50,000 di atas apa-apa pertuduhan. Sadis tak sadis, kita tahu majikan dia banyak duit, tuan-tuan dan puan-puan. Itu pasal saya cakap.
Peguam memang dia akan buat kerja dia, tu lantak dia, pendahulu raya ke apa. Tetapi inilah hakikatnya. Disebabkan kerana apa? Undang-undang kita lemah. Undang-undang kita lemah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang saya minta. Kita desak kerajaan supaya wujudkan akta baru. Tapi nak desak sekarang tak guna. Parlimen sedang putih gantung disebabkan darurat. Kalau saya rasa darurat ni tak ada, Parlimen boleh bersidang, saya rasa perkara ni confirm akan masuk dalam Parlimen, akan dibahaskan oleh ahli Parlimen. Confirm akan ada satu, tapi itulah dia, ada ahli Parlimen sekarang ni. Ini pun satu masalah juga. Dan bila kita mewujudkan, kita mendesak akta baru hukum apa, akta baru, undang-undang baru, maka perkara seperti ini tidak akan berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila yang miskin ditindas, rakyat biasa ditindas, tapi mereka golongan-golongan kayangan ni, yang ada duit, senang, bebas, buat apa saja tuan-tuan dan puan-puan. Buat apa saja tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ada duit, undang-undang seperti mereka boleh bayar dengan duit tuan-tuan dan puan-puan. Boleh nampak hari ni apa yang terjadi dekat Kelang. Mangsa dua orang ni dipukul, dipukul, dihina disebabkan kerana mereka ni berpuasa. Ini adalah majikan. Tetapi korang boleh nampak sekarang, apabila kita ni pihak polis nak bagi dah cukup kena siasatan, nak hentak dulu cukup kat mahkamah, tetapi apa jadi? Mengaku tidak bersalah. Dia dah hentak budak tu cukup-cukup sampai lebam-lebam, gambar dah ada, semua dah cukup dah. Mengaku tidak bersalah, mahkamah lepaskan dengan jaminan RM50,000. Kan, nak cakap lebih-lebih tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa kan kita kena tuduh hina mahkamah? Tetapi inilah dia, keadilan yang kita orang dapat. Daripada malam pertama saya turun ke balai, berhimpun bersama-sama dengan rakan-rakan lain. Hari kedua, hari ketiga dah sampailah ni. Diberi jaminan tuan-tuan dan puan-puan. Ini memang tak masuk akal. Betul mendatangkan kecederaan. Itu saya cakap. Apabila adanya akta baru, sekiranya wujudnya akta baru, yang mana kau tak boleh hina agama orang lain, kau tak boleh hina bangsa lain, tak boleh usik institusi diraja yang boleh mengugat perlembagaan, keharmonian perpaduan, hukumnya jangan dijamin. Jangan dijamin tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya tuan-tuan dan puan, kalau kita diamkan kes ni, maka ni akan berlalu macam tu je. Saya takut sekiranya sekarang ni ada orang-orang tengah yang sedang buat kerja. Dan orang-orang tengah ni, maka aku nampak memang banyak dah kesana ke sini. Yang jadi mangsa kita tuan-tuan dan puan, rakyat kesian ni. Saya kejap lagi akan bersama dengan brother dua orang ni. Saya akan pergi jumpa dua orang kejap lagi. Kita ada urusan sedikit. Tapi itulah dia. Saya telefon dia tadi bagi tahu. Mereka risaukan keselamatan dia. Apabila dia dapat tahu yang majikan ini dijamin, mereka risaukan keselamatan dia. Keselamatan keluarga dia. Sampai kan cakap, bang, mana kita nak suruh kereta ni bang? Saya cakap, jangan kita takut. Saya beri jaminan, tak akan ada orang berani sentuh korang, saya cakap. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sudah melampau. Korang tengok apa trauma yang diorang hadap sekarang ni. Sampai macam tu cakap dengan saya, tuan-tuan dan puan. Saya memang bersama dengan diorang. Mengadu dengan saya, kita nak suruh mana ni bang, kita nak suruh mana. Mereka takut. Apabila majikan dia dah keluar, dah beri jaminan, mereka takut. Saya cakap jangan risau. Pihak polis ada, pihak polis boleh pantau semua ni. Jangan cakap. Negara kita tak teruk lagi. Tetapi macam mana dengan trauma, kena pukul tuan-tuan dan puan. Dan bos dia diberi jaminan RM50,000 je. RM50,000 je tuan-tuan dan puan. Ini mengarut. Tak boleh terima akal. Dipukul kerana berpuasa, tetapi dilepaskan macam tu saja. Macam tu saja. Cuba kalau orang biasa, tuan-tuan dan puan, kalau kata saya lah ambil pisau, acu, aku bunuh kau, saya buat satu hukutan pada individu ni. Contoh pada sesiapa saja, adakah saya akan dilepaskan macam tu? Adakah saya akan dikenakan jaminan? Inilah dia tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Kerana dia duit. Cerita pun saya pun tak tahu kat mana mistake, kat mana silap ni tuan-tuan dan puan. Inilah dia. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Jadi saya harapkan kepada semua rakyat Malaysia, kita kena ubah, kita kena desak kerajaan supaya wujudkan akta baru, gubal undang-undang balik. Sekarang zaman dah 2021, multimedia, media sosial apa semua macam-macam dah. Dah kena ubah dah. Dengan isu pembandung babuknya, dengan isu penghinaan terhadap institusi diraja. Hari ni korang tengok satu gambar Permaisuri yang di Pertuan Agong. Raja Permaisuri Agong kita korang boleh nampak. Si Fahmi Riza ni, dia hina cukup-cukup. Dia wayang-wayang kan macam tu. Dia ni je. Dia main-mainkan gambar tu. Ini dah mengarut. Jadi lepas tu yang baru-baru ni kecoh dekat dekat Kuala Selangor. Yang mana kau boleh nampak yang
lukisan tu bogel, perempuan bogel lukisan tu. Apa benda ni? Jadi, kalau adalah wujudnya akta atau undang-undang baru, saya percaya perkara-perkara ini akan terjadi. Tidak akan ada orang berani menghina bangsa lain, menghina agama lain. Saya percaya takkan berani. Pasal dia tahu hukuman dia berat. Inilah dia tuan-tuan. Sampai bila kita nak biar macam ni? Saya mintalah kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menonton live saya ni, tolong bangkit, desak kerajaan sekarang ni tuan-tuan puan. Wujudkan akta baru, wujudkan undang-undang baru tuan-tuan puan, supaya ianya tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Sampai bila tuan-tuan puan? Apabila agama dihina, bangsa dihina, diperlekehkan macam ni, kita hanya mampu berpeluk tubuh, kita desak-desak tetapi tidak dapat. Akhirnya mereka lepas. Mereka lepas tuan-tuan dan puan. Dia beri jaminan. Pasal apa? Mereka ada duit. Mereka ada duit tuan-tuan dan puan. Bila duit macam-macam boleh ada, boleh jadi. Kita mengharapkan tu. Sekarang ni kita tunggu sama ada adakah bajikan ini dikenakan tuduhan di bawah AMLA ke apa. Kita tunggu. Kita tunggu tuan-tuan dan puan. Pasal apa dia disiasat sebelum ni? Disiasat, ditahan dan disiasat atas AMLA dan juga kegiatan waharam. Kita tunggu. Tetapi berkenaan dengan mendatangkan kecederaan, menghina bangsa ni, kalau akan kata-kata habis yang dia cakap mohon maaf kepada yang Dipertuan Agong, lepas tu kepada rakyat Malaysia, kepada tu yang dicakap yang tangan bergari tu. Apa yang dia cakap tu? Dia minta maaf kalau kata-kata dia menyinggung perasaan. Apa boleh dia kata tu? Kan? Memang tak patutlah tuan-tuan. Saya tak boleh terima lah ni. Bila dekat mahkamah tadi memang saya nak sangat, tapi dah disuruh balik, kita kena balik lah. Kena aku. Ya, bila buat apa, bila pilih anggota suruh kita pergilah. Tak boleh buat apa. Tak boleh tahan lah tuan-tuan, tak boleh tahan lah. Saya berharapkan semua kita kena desak, tolong ketepikan korang punya ideologi ni. Satu lagi ni, kepada pentasuk-tasuk politik ni, tolong ketepikan ideologi politik korang. Masa inilah kita bersama desak kerajaan supaya wujudkan akta baru, wujudkan undang-undang baru. Apabila parlimen bersidang ni, parlimen pun tak bersidang, undang-undang apa darurat apa semua macam mana tuan-tuan puan? Besok bila parlimen dah bersidang, benda ni dah slow. Jangan. Kita kena keraskan benda ni tuan-tuan puan. Kita kena keraskan. Jangan, saya bukan minta korang perang. Tak payah, tak perlu kita nak bergaduh dengan orang-orang, tak perlu. Saya bukan minta tu. Saya bukan minta korang pergi serta, tak perlu. Kita cuma minta sekarang kerajaan sekarang ada ni, kita desak. Minta pertubuhan-pertubuhan NGO bukan Islam ni apa, yang bukan Islam ke, yang bukan Islam ke, semua rakyat Malaysia tak kira lah. Anda Melayu, Cina, India, bersatu hati supaya wujudkan akta baru yang boleh menggugat akta baru, undang baru yang mana kita boleh kenakan kepada mereka-mereka ni, yang boleh menggugat keharmonian, yang boleh menggugat perpaduan rakyat negeri negara kita ni, dikenakan hukuman yang berat. Jangan bagi jaminan, jangan bagi lawyer, betul-betul kita hukum cukup-cukup. Tak kisah dia budak ke, dia makcik ke, atuk ke, nenek ke, itu je ubat dia tuan-tuan puan. Itu je kita patut ajar. Jangan bagi muka lagi dah. Jadi saya mohon kepada semua rakyat Malaysia, tolong kita desak kerajaan supaya wujudkan benda ni semua. Jangan hangat ayam ni tuan-tuan puan. Besok kena kat bangsa korang baru kau fikir. Besok kena kat bangsa korang baru kau fikir. Sampai bila nak macam ni? Sekarang yang kita kena buat tuan-tuan puan. Aku jangan tak tepuk-tepuk meja ni. Allah bagi geram ni aku. Tolonglah tuan-tuan puan. Saya memang dah tak boleh lah. Saya rasa kalau kita diamkan benda macam ni, kita jadikan ini sebagai contoh. Aku banyak duit. Korang boleh nampak Tokey dia banyak duit. Nak bekerja dengan dia, tak payah sembayang. Makan pun kena pakai sudu tuan-tuan puan. Jangan pakai tangan. Betapa rasisnya majikan ini. Betapa rasisnya majikan ini. Tapi kita jangan salahkan orang lain, kita salahkan majikan dia seorang saja. Jadi kita harap pada ahli politik, kalau sana pun tolonglah. Tolong fikir sikit. Jangan fikir korang nak senang, nak kuasa. Kalau fikir kerajaan sekarang pun kau boleh nampak. Aku bukan nak blame kerajaan, tetapi bila kita cakap pasal kerajaan, kita kena panggil dengan polis, bagi keterangan. Tuan tak boleh kutuk kerajaan, tak boleh kutuk kerajaan. Saya nak cerita sikit lah. Al-Alam dah buka, saya buka. Saya kena panggil dengan IPD dan Wangi 2 minggu, 3 minggu yang lepas. Kerana apa? Saya mempertikaikan kuarantin ahli-ahli politik yang baru balik daripada luar negara. Dikenakan 3 hari, tetapi rakyat dikenakan 10 hari. Bila saya bersuara benda tu, saya dipanggil. Kenapa? Kerajaan tak nak orang kritik. Kerajaan yang perfect. Saya bagi tahu ini bukan kerajaan yang perfect tuan-tuan puan. Sepatutnya kerajaan kena peka benda-benda macam ni. Terus terang.
Kita nakkan satu perubahan. Kau daripada PN kau cakap macam ni, bawa kepada PH, bawa macam ni, sama kepada PN. Sampai PN kau buat darurat, Parlimen tak boleh bersidang. Apa kebendanya ni? Bila berlaku kes-kes macam ni, kat mana lagi suara rakyat nak bersuarakan? Patutnya kat Parlimen. Tetapi Parlimen bila dah digantung, tak boleh nak bersidang. Apa yang jadi sekarang ni? Kepada siapa lagi rakyat nak bercerita ni, nak mengadu? Wakil rakyat pun tak boleh buat apa, tuan-tuan dan puan. Tak boleh tahan. Nanya budak Aru lah, kena, kan? Saya memang tak boleh lah nak apa? Buat lab dengan mereka ni. Saya kena jaga cukup. Sampaikan trauma, takut. Bang, mana bang nak suruh kereta bang, macam mana ni bang? Tak apa cakap, tak perlu risau. Kita ada PDRF. Tapi inilah dia. Inilah dia. Banyak kali dah berlaku. Tetapi ujung-ujungnya individu tu bebas. Saya minta maaf. Maaf. Tetapi hati yang terguris ni macam mana ni tuan-tuan dan puan? Disebabkan kerana kita ada perlembagaan, kita hormat pada perlembagaan, kita ada undang, kita kena hormat undang kerana kita rakyat Malaysia, kita akur. Walaupun pedih tapi kita akur. Tetapi jangan sesekali korang mencuba buat macam ni lagi, ngapi-ngapikan lagi. Kan? Kita ada penat. Orang kata mempertahankan, kita tahan. Jangan disebabkan kerana kau seorang habis semua kita bergaduh semua sendiri. Tolong. Kita tak nak macam tu. Tapi ini, dalam hal ini, saya boleh cakap kelemahan undang-undang negara kita, tuan-tuan puan. Ini adalah kesilapan yang paling besar saya rasa, di mana kelemahan undang-undang kita, tuan-tuan puan. Undang-undang kita ni memang kena gubal, memang kena ubah. Sampai bila kita nak biar? Tetapi kalau kata undang-undang, kita kutuk menteri, kita kutuk kerajaan, tiba-tiba datang terus 3 paku angkat gari terus bawa pergi balai. Pasal apa? Kita kutuk kerajaan, kita kutuk ni. Tapi bila benda-benda macam ni, bila kita minta gubal undang-undang, wujudkan akta baru supaya ianya lebih, rakyat Malaysia ni lebih faham. Jangan hina, jangan kutuk bangsa-bangsa lain ataupun agama lain, tak kisahlah apa bangsa pun. Kan? Akan dikenakan tindakan yang sekeras-kerasnya. Tak ada. Pasal apa? Lawyer akan buat kerja. You tak perlu ni dah. Tak. Dia boleh nampak dah. Kau boleh nampak. Sedih tuan-tuan dan puan-puan. Kerana lemahnya undang-undang kita ni, banyak perkara-perkara yang berlaku di depan mata kita lepas macam tu saja. Bila kita ambil tindakan sendiri, kita membelakangkan undang-undang, tolong jangan. Kita adalah rakyat Malaysia yang patuh pada undang-undang, kita adalah menjadi contoh kepada mereka yang lain. Saya bukan nak mengajar anda buat benda tak elok, tidak, tetapi ini sebagai satu peringatan. Kita kena ikut undang-undang, tetapi apabila undang-undang kita lemah, kita tak boleh buat apa. Inilah dia. Jadi kita mohon kepada ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik yang luar sana, gunakanlah kuasa korang yang korang angkat sumpah untuk menjaga, untuk membawa suara rakyat. Bawalah ke parlimen. Tapi tak guna, parlimen pula kena gantung. Kena darurat, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Jadi kita minta juga pada SPRM tolong pantau kes ni. Kerana apabila ianya melibatkan high profile, melibatkan duit yang berjuta-juta masuk ni, ia akan pasti akan ada benda-benda yang kita tak jangkakan berlaku. Tolonglah tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta. Saya akan cuba terus. Sebelum saya akhiri live saya ni, saya nak pesan satu. Ini adalah masalah individu majikan dia. Tolong jangan libatkan bangsa-bangsa yang lain. Dan saya percaya semua rakyat Malaysia tahu bahawasanya bila bulan puasa ni mereka menghormati orang-orang yang berpuasa ni. Cuma ada segelintir mereka ni yang otak dia aku tak tahu kat mana, yang ataupun resi sangat. Jadi tolong jangan libatkan yang lain. Ini adalah isu majikan dia. Kita hentak cukup majikan dia ni. Kan? Dijamin kan? Okey, tak apa. Biarkan. Kita tunggu saja apa yang berlaku. Kita tengok kan macam mana step dia lepas ni, tuan-tuan dan puan. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami ni, kan. Walaupun saya tak boleh nak bawa mereka ni selap depan mata korang, tapi terima kasih kerana orang kata apa, support. Begitu juga dengan NGO-NGO lain yang bersama-sama dengan kita daripada awal hingga akhir sampai sekarang ni. Kita masih lagi. Saya akan follow kes ni walaupun orang kata apa, benda ni memang kita terpaksa pandang dari jauh, kita akan follow, kita akan tengok. Kita akan tengok betapa lemahnya undang-undang negara kita ni. Silap-silap saya pun kena panggil ni apabila keluarkan statement macam ni. Tak apa, saya terima. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian.